Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Kita baca kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam, kita ada baca beberapa hadis dan ayat Al-Quran bab menjelaskan berkenaan dengan orang kafir dan orang munafik itu yang menjadi saksi bagi mereka adalah tubuh badan mereka sendiri. Jadi kalau akhirat nanti bila menghadap Allah Subhanahu taala, nak menipu tak boleh. Sebab kalau yang bercakap tu adalah tubuh badan kita, jadi serupalah berlaku pada orang kafir. Jadi tangan bercakap, lidah bercakap, kulit bercakap untuk menjadi saksi. Jadi bila menjadi saksi, ketika itu kita nak menipu dah tak boleh dah. Begitu. Itu kita bincang semalam lah. Pada pagi ni insya-Allah kita masuk bab yang ke-44. Babu majaa fi syahadatil ardi wa ghairiha wa fi syahadatil mali ala sahibihi. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan penyaksian bumi dan seumpamanya, dan juga penyaksian harta terhadap tuannya. Akhirat nanti yang menjadi saksi kepada kita ni adalah bumi. Jadi yang keliling kita ni semua akan jadi saksi. Kalau kita duduk macam Ana duduk kat sini, dinding boleh jadi saksi, almari ni boleh jadi saksi, buku-buku kitab ni semua ni boleh jadi saksi ke akhirat nanti. Begitu juga harta. Jadi harta tu akan menjadi saksi kepada tuan, kepada harta. Kalau kita ada duit, duit tu akan bercakap. Dia akan menjadi saksi untuk kita. Jadi ketika itu kalau kita nak berbohong, contoh kita nak menyatakan bahawasanya kita ni tidak melakukan satu kejahatan, tiba-tiba dinding sebelah kita ni akan bagi tahu. Dia kata tak, sebenarnya kamu ni buat gini di hadapan Allah SWT. Itu cerita situasi akhirat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan datanglah setiap nyawa manusia, tiap individu bersamanya sa'iqun wa syahid, malaikat yang membawa amalan dan juga malaikat yang menjadi saksi. Akhirat nanti bila kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bukan semata-mata kita datang, tetapi yang datang itu adalah malaikat yang telah membawa amalan kita, dan satu lagi malaikat yang menjadi saksi untuk kita. Jadi susahlah kalau kita nak menipu pada ketika itu, sebab saksi itu adalah malaikat. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaqulu wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Daripada Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, dia membaca satu firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu firman berbunyi, telah datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Apabila setiap manusia tu mati, dia mesti ada satu tajuk, dia panggil sakaratul maut. Sakarah ni maksudnya mabuk. Sakarah ni makna mabuk. As-sakar, kan? Kemabukan kematian. Jadi bila kita nak mati ni, dia ada kemabukan dia, kan? Kemabukan tu yang dekat-dekat nak mati tu, kan? Itu dipanggil sakaratul maut. Jadi apabila kita dekat dengan kematian, dia panggil sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala kata, wa ja'at kullu nafsin ma'ha sa'iqun wa syahid. Ketika itu datanglah bagi tiap-tiap nyawa itu, bersama dengan nyawa-nyawa itu, sa'iqun, malaikat yang membawa kita, wa syahidun, dan malaikat yang akan menjadi saksi untuk kita. Jadi ketika itu memang kita tak boleh nak buat apa dah. Qala sa'iqun, kata Imam Al-Qurtubi yang dimaksudkan dengan sa'iqun,
Sa'iq ni dari kalimah saqa, iaitu yang membawa. Saqa. Driver tu dalam bahasa Arab panggil sa'iq. Dia bawa lah. Dia kata yasuquha ila amrillah. Ini malaikat yang membawa tiap-tiap diri kita kepada Allah SWT. Wa syahidun yashhadu 'alaiha bima 'amilat. Lepas tu malaikat menjadi saksi terhadap apa yang kita amalkan. Bagi tiap-tiap nyawa apa yang dilakukan itu, bagi tiap-tiap individu apa yang dilakukan itu, ada yang penyaksi dia. Penyaksi itu adalah malaikat. Tu kata Quran. Min hadisin Abi Hurairah wa min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi wa inna hadzal mala khudarun hulun wa ni'ma sahibil muslim huwa liman a'ta minhu al-miskina wal yatima wa ibn as-sabil aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu man ya'khudhuhu bighairi haqqihi kalladhi ya'kulu wa la yashba' wa yakunu alaihi shahidan yaumal qiyamah. Daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya pada harta itu ada yang menaiki syahwat manusia, yang menjadi lazat kepada manusia, dan sebaik-baik individu muslim itu adalah bagi mereka yang mempunyai sesuatu barang harta lalu diberikan kepada orang miskin. Infaklah, dia sedekahkan kepada orang miskin, diberikan kepada anak-anak yatim, dan diberikan kepada Ibnus Sabil. Dia satu perbincangan dalam Islam ni, ada satu tajuk dia panggil Ibnus Sabil. Ibnus Sabil ni adalah orang yang duduk kat negara dia kaya. Tiba-tiba dia datang kat tempat kita, lepas tu jatuh miskin. Mungkin disebabkan orang curi ke apa ke, dan dia ni tetap kaya kat negara dia, tetapi dia telah putus duit dekat negara kita, maka dia dipanggil sebagai Ibnus Sabil. Contohnya kalau kita nak buat misal, orang Arab Saudi. Orang Saudi ni kaya-kaya, jutawan-jutawan. Dia memang kaya. Dia datang kat Malaysia. Dia singgah dekat surau, semayang sebagai contoh. Lepas tu dia tak beringat. Dia letak duit begitu je, contoh. Dia letak beg dia begitu je. Masa di tengah semayang tu, dia paling tengok, duit dia, beg dia habis orang dah curi dah. Jadi ketika itu dia jatuh miskin. Masa tu bila jatuh miskin tu, dia tu dipanggil sebagai Ibnus Sabil, dia panggil. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, dunia ni sesungguhnya harta ni dia keseronokan, dia benda yang syahwat dan juga benda yang menyebabkan kita jadi lazat. Cumanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang baik, orang mukmin yang sebaik-baik mukmin itu adalah harta tu digunakan untuk diberikan kepada orang miskin. Harta itu digunakan untuk diberikan kepada anak yatim. Harta yang dia ada tu dibagi kepada Ibnus Sabil, dia bagi pada Ibnus Sabil tadi. Ataupun berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu man ya'khudhu bighairi haqqihi kalladhi ya'kul wa la yashba' wa yakunu 'alaihi shahidan yaumal qiyamah. Sesungguhnya mereka yang mengambil harta-harta yang dia ada tu, dia ada harta tu bighairi haqqihi, bukan cara yang betul, bukan dengan cara yang hak. Kalladhi ya'kul wa la yashba', seperti mana orang yang makan tak kenyang-kenyang. Harta ni dia satu benda yang seronok. Kalau kita nak makan, kalau diumpamakan makan supaya seperti makan yang tak kenyang-kenyang, makan je. Itulah harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang macam tu kata Nabi, wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah, dia kena ingat harta dia akan menjadi saksi dekat akhirat kelak. Kita ni ada duit itu sendiri akan jadi saksi dekat akhirat nanti. Kalau kita ni kaki infak fi sabilillah, nanti duit tu bagi tahu, ya Allah, dia ni adalah orang yang kuat infak fi sabilillah. Dalilnya akulah, aku ni jadi saksi sebab aku yang dijadikan sebagai alat untuk infak itu. Kalau kita ni orang kedekut, tengok orang miskin buat tak tahu je, duit tu akan bercakap, ya Allah, dia ni memang kedekut pahit, tak hidup masin. Memang dia tak bagi pun. Orang miskin datang 3-4 kali minta, dia tak layan juga. Kita kena ingat, harta kita tu akan jadi saksi untuk kita dekat akhirat nanti. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qad jaa fil hadis annahu la yasma'u muda sautil muadzini jinnun wala insun wala syajarun wala hajarun wala madarun illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, sesungguhnya tidak mendengarlah muda sautin, jarak suara, gemaan suara, suara muazzin, orang yang melaungkan azan itu, suara tu dia punya gemaan suara itu, tidak mendengarlah gemaan suara itu jin, dan tidak mendengar itu adalah manusia, tidak mendengar itu adalah pokok, tidak mendengar itu adalah batu, kecuali
semua itu akan menjadi saksi pada hari akhirat nanti untuk dia. Jadi kalau kita ni adalah orang yang azan, contoh. Kita ni azan. Masa kita azan, jin dengar, manusia dengar, pokok dengar, batu dengar, semua tu dengar. Semua itu akan menjadi saksi untuk kita akhirat nanti. Tu untung jadi muazzin. Kita ni dilantik oleh jawatan kuasa masjid ataupun surau jadi tukang azan. Hari-hari kita azan, ajak orang kepada semayang. Jadi bila kita hari-hari duk azan, ajak orang pada semayang, rupa-rupanya azan kita ni tidak sia-sia. Jin dengar, jin akan jadi saksi. Manusia dengar, manusia akan jadi saksi. Apa lagi? Pokok dengar, pokok akan jadi saksi. Batu dengar, batu akan jadi saksi untuk kita dekat akhirat nanti. Beruntunglah orang jadi muazzin, tukang azan. Qala al-muallifu, berkatalah Imam Al-Qurtubi. Dia kata, fatafakkar ya akhi, berfikirlah wahai saudaraku, fikirlah. Wa in kunta syahidan adlan bi annaka mashhudun alayka fi kulli ahwalika min fi'lika wa maqalika. Dia kata sesungguhnya kamu akan jadi saksi yang adil pada ketika itu, dengan bahawasanya kamu sendiri disaksikan ke atas kamu pada tiap-tiap keadaan kamu daripada perbuatan kamu dan perkataan kamu. Imam Qurtubi kata, kamu kena ingat, fikirlah wahai manusia, kita sendiri ni akan jadi saksi ke akhirat nanti terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita cakap. Semua kita sendiri menjadi saksi terhadap kita. Kita yang disaksikan dan kita juga penyaksi. Ni, kita kena ingat. Jadi, kalau kat kita ni ada tangan, tangan kita akan jadi saksi. Dekat kita ni ada badan, badan akan jadi saksi. Ada mata, mata akan jadi saksi. Telinga, telinga akan jadi saksi. Lepas tu dekat kita ni ada dinding, dinding akan jadi saksi. Dekat kita ni ada almari, almari ni akan jadi saksi dekat akhirat nanti. Kena ingat gitu. Tu kata Imam Al-Qurtubi, pesanan dia kepada kita. Wa azamu asyuhudi ladaika almutalla'a alaika. Dia kata perkara yang paling besar yang menjadi saksi di sisi kau ni adalah diri kau sendiri. Itu yang paling besar. Alladzi la tukhfi alaihi khafiyata ainin, yang mana tidak ada satu mata pun yang boleh menyembunyikan daripada untuk kita nak elak. Tak boleh, tak ada satu pun, tak ada satu mata pun nak elak daripada nampak. Semua nampak begitu. Wala yughibu anhu zamanun wala ainun, dan tidak boleh menghilangkan mana-mana masa dan mana-mana tempat. Tempat, tak ada tempat. Semua tempat ni dia akan bagi tahu. Semua setiap masa ni, tiap-tiap saat tu dia akan bagi tahu. Semua itu akan menjadi saksi untuk diri kita sendiri. Qala Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ta'lamuna min amalin illa kunna alaikum syuhuda istufidu fihi. Surah Yunus ayat 61. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kamu amalkan daripada sebarang amalan kecuali kami, kata Allah Ta'ala, akan menjadikan saksi ke atas kamu, intufidu fihi, yang mana kamu melakukan benda itu di situ. Kalau kita duduk dekat sini, inilah almari dinding ni lah. Kalau kita duduk dekat luar tu, mungkin jalan raya tu. Kalau kita duduk kat surau-surau tu, kita disaksi untuk kita dekat akhirat nanti. Tu kata dia, pesanan insyaAllah. Kita kena ambil perhatian lah benda macam ni insyaAllah. Baik. Bab yang ke-85 pula. Babula yashhadu al-abdu ala syahadatin fid dunya illa syahida bihi yaumal qiyamah. Bab pada menyatakan tidak menjadi saksilah hamba terhadap saksi di dunia kecuali semua itu menjadi saksi untuknya pada hari kiamat nanti. Ini satu bab pula yang mana kita ni kena ingat apa yang ada keliling kita ni semua akan jadi saksi untuk kita ke akhirat nanti. Yadullu ala sahhatihi minal kitabi qaulul haqq. Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun, akan dicatatlah penyaksian mereka dan mereka akan dipersoalkan. Semua ni akan jadi saksi, lepas tu semua dipertanggungjawabkan ke akhirat nanti. Begitu. Surah Az-Zukhruf ayat 19. Wa qawluhu la ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Allah Ta'ala kata tidaklah berlafaz daripada sebarang perkataan kecuali di sisinya ada tukang jaga, malaikat lah. Atid, ada tukang catat pula. Ni apa-apa yang kita dah cakap ni rupa-rupanya ada tukang jaga, malaikat yang jaga dan juga malaikat yang catat. Tu kita kena ingat lah insya-Allah. Itu surah Qaf ayat ke-18. Okey, hadis bab yang ke-85. Kita tengok hadis yang bab yang ke-86 pula. Babu ma jaa fi su'alil anbiya wa fi syahadati hadhil ummah lil anbiya'i ala umamihim. Cukuplah. Wallahu alam. Qala Allah falanas'alanna alladhina ursilu ilaihim wa lanas'alanna al-mursalun. Pasti kami akan tanya
manusia yang diutuskan kepada mereka, Rasul, dan pasti kami akan tanya para Rasul tu juga tu, insya-Allah kita akan bincang esok insya-Allah. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan, pertanyaan tak? Tak ada kot. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.